untuk ikhtiar macam mana kita dapat menangani masalah ni. Buat masa sekarang ni, apa yang ada kita berkongsilah kepada orang yang memerlukan. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Janganlah selfish, janganlah tuduh-menuduh antara satu sama lain. Kita sama. Baik kita cucikan niat kita, akal kita, membuat sesuatu yang baik. Walaupun susah, saya rasa kita tetap kena jalan juga. Of course lah, selepas hujan pasti ada pelangi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Melodi. Seperti minggu lalu, Melodi akan bersiaran dan memberi tumpuan khas kepada usaha serta aktiviti para selebriti tanah air dalam membantu kerajaan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19. Dan 1 jam ini, anda akan bersama kami dalam Melodi khas COVID-19. Di kala pandemik ini masih lagi berterusan, rata-rata selebriti tidak putus-putus memberi semangat serta dorongan kepada semua rakyat Malaysia agar terus kuat dan bersabar menunggu detik hitam ini berakhir. Segmen pertama untuk episod kali ini, wartawan Melodi Nurul Izzah Safar akan bersama penyanyi Era Fazira dan pengacara Nabil Ahmad yang berkongsi kesedaran dan rezeki kepada peminat-peminat untuk menjalani perintah kawalan pergerakan 3.0 ini dengan penuh positif. Bahayanya varian baru COVID-19 sentiasa menghiasi laman sosial primadona tanah air Era Fazira. Antara lain juga, Era turut menekankan pentingnya pengambilan vaksin untuk mencegah penyakit berbahaya ini daripada terus menjangkiti masyarakat. Pesanan ini sering ditekankan oleh Era Fazira. Jika anda mengikuti laman media sosial primadona Malaysia Era Fazira, beliau selalu berkongsi maklumat antaranya tentang bahayanya varian baru COVID-19, betapa pentingnya pengambilan vaksin bagi mencegah penyakit yang berbahaya ini dan pelbagai lagi informasi. Perkongsian itu sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada semua, terutama sekali kepada 3.7 juta pengikut Instagram beliau. Sebuah cerita happy ending. Assalamualaikum Kak Era, apa khabar? Waalaikumsalam Izzah dan semua tenaga kerja Melodi. Kerja kan? Kerja. Kak Era, kita dah masuk fasa perintah kawalan pergerakan yang ketiga. Apa aktiviti Kak Era? Mungkin Kak Era boleh kongsikan dengan peminat-peminat di luar sana? Sebagai artis yang bertugas dalam industri ni pun terjejas juga. Jadi banyak kerja-kerja terbengkalai dan kita memang mengikut SOP yang disarankan untuk duduk di rumah. Kita kena kreatif lah. Kena buat live, buat IG review untuk nak menjana income. Bukan itu saja, saya tengok laman media sosial Instagram Kak Era Fazira pun ada Kak Era banyak memuat naik video-video tentang COVID, tentang vaksin, varian baru untuk memberi kesedaran kepada mereka di luar sana lah. Membantu kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 ini. Saya rasa itu yang sepatutnya dilakukan oleh semua orang, not just artis, in fact siapa-siapa saja. Saya terpanggil kerana saya risau dengan keadaan sekeliling kita. COVID sekarang semakin menggila dan ada juga pihak-pihak yang enggan memberi kerjasama, so-called anti-vaksin. Jadi kita nak salahkan orang 100% tak boleh, mungkin kesedaran atau pengetahuan tu kurang. Jadi saya gunakan platform saya untuk menyalurkan. Harap-harap sikit sebanyak dapat memberi impact sikit yang positif kepada semua. Saya sangat-sangat teruja bila feedback yang diberi itu macam, terima kasih Kak Era, boleh tak saya kongsi? Bermakna orang panjang-panjangkan lagi message tu. Ini membuatkan lagi saya terpanggil. Sekiranya ada informasi, kadang-kadang kita scroll, kita tengok saya rasa macam ini bagus ni, mesti orang nak tahu. So saya akan share. Macam mana pula dengan kalau tak pasti jangan kongsi? Macam Kak Era kata tadi kan, kalau ada maklumat, mesti maklumat yang Kak Era baca tu maklumat yang betul, maklumat yang difahami. Itu sebabnya sumber kita haruslah dari sumber yang dipercayai. Sumber-sumber saya daripada doktor ataupun kadang-kadang bukan fakta yang nyata tetapi yang make sense, yang mudah faham lah. Kadang-kadang kalau kita bercakap tentang agama for that matter, kita bukannya
panjang sangat. Tetapi ini ada kaitannya dan ada nilai-nilai yang memang boleh kita linkkan. So saya salurkan. Yang penting tu salurannya tu, sumbernya tu saya tak was-was. Ramai mengatakan kadang selebriti ni kan bukan setakat dari segi memberi kesedaran, ada juga memberikan bantuan, pelbagailah usaha yang dilakukan oleh selebriti dan pasti memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Kita tahu kan semua orang terjejas dan pastinya mereka memerlukan suntikan semangat sikit lah kan untuk mereka meneruskan kehidupan dalam keadaan sekarang ni. Jadi apa yang Kak Era boleh katakan dengan usaha-usaha yang dilakukan semua golongan lah, terutama sekali selebriti? Selain daripada kita ni menghiburkan orang tengah stres, kita bagi hiburan. Selain daripada itu juga kepada yang berkemampuan, rakan artis atau bukan artis sekalipun, kita dapat membantu orang lain, meringankan beban, apatah lagi dalam musim pandemik ni sekarang ni, apalah salahnya kan? Dan apa yang saya lihat ramai rakan-rakan artis sama ada keluar memberitahu ataupun tidak memberitahu, mereka masing-masing menjalankan tanggungjawab masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Kadang-kadang kita ada RM10, kadang-kadang kita ada RM100, tapi ikut hati kita, kita nak berkongsi berapa banyak dan ikut kemampuan kan. Saya percaya saat-saat sekarang ni ramai orang stres duduk rumah. Ramai orang yang mula mencari salah orang ini, salah orang itu kan. Saya rasa daripada kita semakin memuncak negativiti, minda yang negatif tu, baik kita salurkan ke saluran yang betul, baik kita cucikan niat kita, akal kita, membuat sesuatu yang baik dengan membantu orang rather than menunding ke jari orang. Thank you Kak Era. Welcome Miza. Semangat dan kesedaran adalah formula yang paling berkesan dalam kita menentang wabak ini. Bukan hanya Era Fazira, pengacara dan juga pelawak popular Nabil Ahmad juga tampil dengan penuh rasa tanggungjawab memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang terjejas pendapatan menerusi perniagaan beliau. Semoga usaha murni Nabil menjadi inspirasi kepada kita semua. Assalamualaikum Nabil, apa khabar? Waalaikumsalam. Salam PKP 3.0 kepada semua penonton-penonton Melody. Kita nak tanyalah, ketika kita dah masuk PKP yang fasa ketiga ni, Nabil antara selebriti yang pertama yang memberi bantuan kepada peminat-peminat menerusi perniagaan Nabil. Kalau siapa yang nak berniaga terjejas pendapatan ketika PKP ketiga ni, boleh berniaga tapi tanpa modal. Jadi mungkin Nabil boleh ceritakan antara usaha-usaha you lah untuk membantu masyarakat di luar sana. Macam yang kita dah faham daripada PKP yang first dulu, 1.0 yang kita dah lalu, kita dapat tahu ramai sangat yang bertanya, ada yang minta bantuan, ada peluang pekerjaan atau tidak apa semua kan. Masa tu saya tengah rancak dengan peniaga Dori. Kita pun masa tu pula Alhamdulillah dapat juga recruit agent. Kali ni dengan Bebinat, dengan usaha sama Tekun Corporation, kita memang bagi orang berniaga tanpa modal, 1 sen pun tak keluar. Kita terus bagi produk, diorang boleh terus jual, terus boleh buat income dekat situ. So Alhamdulillah lah, sangat ramai yang dah dapat pun bantuan tu. Memang Alhamdulillah, walaupun sedikit sangat usaha yang kami buat ni, tapi bila dapat feedback, orang cakap Alhamdulillah dapat berniaga, ada duit walaupun sikit-sikit. Kita tak sangka kan, Allah dah aturkan rancangan kita ni tiba-tiba kena lockdown pula macam ni. Lepas tu kita dapat pula bantu. Alhamdulillah. Bukan setakat Nabil, ramai juga saya tengok rakan-rakan selebriti yang lain turut membantu. Ada yang tulis dekat IG story mereka, kalau ada siapa yang perlukan bantuan, diorang boleh sumbangkan secara ikhlas kan, walaupun sedikit. Jadi apa yang Nabil boleh katakan bila kita melihat masyarakat kita, walaupun kita jaga kita, tapi sama-sama membantulah kita sesama kita? Saya nampak perkara ni semua dari aspek agama lah. Sebab agama kita mengajar kita untuk memberi dalam, walaupun kita tak ada, kita kena beri juga. Melihat kawan-kawan selebriti, diorang buat inisiatif sendiri. Kalau ada siapa-siapa yang perlukan bantuan, sebab kita faham ramai orang yang terjejas, inilah waktu dia untuk kita tunjuk pada diri kita dan Allah SWT. Ya Allah, aku buat ni kerana Engkau ya Allah, aku beri bantuan ni kerana Engkau ya Allah. Lepas tu nak pula sekarang ni banyaknya yang bagi tahu memerlukan bantuan sebab ada sakit-sakit. Memang kita kadang-kadang baca macam sedihnya cerita ni. Tapi jangan cakap orang dekat-dekat dengan kita pun sama. Kita pun
cukup-cukup je. Ada struggle. Tapi alhamdulillah dalam kita struggle ni lah dia berbalik pada masa saya dulu-dulu juga. Masa tengah susah, ada orang lagi susah. Sebab orang senang bantu orang susah biasa. Tapi orang susah bantu orang susah itu luar biasa. Kepada yang menonton ni, tak kira macam mana susah pun kita akan ada yang lebih susah. Dan kat situ yang Allah nak tengok kita. Macam mana kita bantu. Kalau kita tak mampu dari segi keuangan, kita boleh bantu cari sumber keuangan. Kita panjangkan itu guna Instagram, Facebook. Ya Allah Malaysia memang pemurah. Memang prihatin sangat. Diorang kalau bab collection ni kan. Ya Allah memang syukur lah. Diorang memang akan bagi je. Alhamdulillah. Jangan tipu je. Pada yang tengah susah tu, jangan risau-risau. Kita memang ada sediakan bantuan bernilai RM5,000. Kalau tak boleh jual, boleh makan sendiri. Tapi yang penting meniaga tanpa modal. 1 sen pun tak keluar. Tidak satu benda yang diwajibkan untuk memusnahkan membinasakan kita. Kenapa kita harus menolak benda ni? That's why saya punya advice, everybody stay safe, stay at home. Jangan doggy, duduk rumah. Jangan tongkar, jangan walking. Dalam usaha kerajaan untuk menggalakkan orang ramai mendaftar dan mengambil suntikan vaksin bagi memerangi COVID-19, masih wujud segelintir golongan yang berpendapat pengambilan vaksin merupakan satu perkara yang memudaratkan kesihatan. Atas kesedaran untuk memerangi pendapat tersebut, beberapa orang selebriti termasuk Sabri Yunus dan Datuk Hatan tampil secara terbuka membuat kenyataan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan hasutan pihak yang tidak bertanggungjawab. Bersama wartawan kami, Nick Syafiq. Kecewa dengan laporan berita kira-kira 10,000 orang rakyat Kelantan tidak hadir menerima suntikan vaksin, pelakon dan pengarah terkenal Sabri Yunus memuat naik satu video di laman sosialnya bercerita mengenai kebaikan dan fungsi vaksin dalam dialek Kelantan. Ini bukan upah. Ini pendidik kita, mengawal kita untuk ketahanan antibody kita. Tu dia. Untuk nak mengawal supaya kalau masuk virus tu ada benda pendidik, ada benda boleh lawan dia. Ada tentera kita boleh lawan dia. Ternyata usaha beliau itu mendapat pujian ramai. Lebih lanjut, kita bersama Sabri Yunus. Nak pesan gapo lagi kau set-set kita ni, hak mungkin ada setengah tu takut nak ambil vaksin ni. Ya. Betul, saya percaya tu ramai yang takut. Bukan di Kelantan saja sebenarnya kan. 10,000 lebih kat di Kedah, 10,000 ada negeri lain mana di Kelantan termasuk. Seluruh Malaysia itu dekat 60,000 lebih kat lah. Mula orang yang takut tu nak bandingkan dengan Malaysia ni tidak ramah. Tapi mana katanya pasal apa jadi takut tu? Itu problemnya tau. Jadi kalau seluruh dunia bersetuju, percaya pada vaksin lah sebagai satu cara tindakan untuk nak mengawal dia, sesuatu benda yang untuk kebaikan kita. Tidak satu benda yang diwajibkan untuk memusnahkan membinasakan kita. Kenapa kita harus menolak benda ni? Disebabkan ada setengah orang terpengaruh dengan anti-vaksin ni kan. Kerajaan baru-baru ini mengumumkan tindakan boleh diambil kepada mereka yang menyebarkan berita palsu mengenai bahaya vaksin dan sebagainya. Jadi adakah habis rasa macam benda tu benda sesuai untuk kerajaan buat masa lalu ini dalam keadaan kita menghadapi cabaran pandemik ni? Ada perkara yang harus kena paksa. Kita jangan fikir bahawa kita manusia tidak boleh bebas daripada paksaan. Kalau kita percaya pada agama, hukum-hukum yang mewajib bagi kita fardu-fardu adalah ada satu benda yang seolah memberi paksa pada kita kena buat, wajib kita kena buat. Semaya itu fardu, wajib kena buat. Jadi benda-benda wajib tadi adalah benda-benda yang dipaksakan ke atas kita. Tidak ada masalah kalau untuk memaksa secukupnya untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama. Apa yang kerajaan nak buat tu sudah sampai ke tahap yang dia fikirkan perlu. Penularan benda macam ni kita banyak sebab. Banyak pengaruh orang kan. Ada sebab orang yang memang asal dia takut hospital. Sakit sikit tak pernah hospital. Dia tak pernah pergi hospital. Jadi apa saja tentang hospital sebenarnya dia akan menolak. Ini pun salah satu golongan sebenarnya. Berita-berita palsu ni kadang-kadang bukan sengaja pun. Tapi dia yakin benda tu betul. Adakah niat dia nak menyebar ataupun dia yakin benda tu. Kadang-kadang kita tengok berita tiba-tiba dalam Facebook, orang ni sudah meninggal, sedangkan orang hidup lagi kan. Saya tak percaya dia tujuan jahat. Saya percaya dia niat dia baik, tetapi tetap salah lah walaupun niat baik. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biar pi kat dia.
Isu di Kelantan baru-baru ni di mana 10,000 mereka yang didaftarkan untuk vaksin tidak hadir tu kan, ada setengah pendapat mungkin setengah-setengah tu bukan dia tak usah ambil vaksin, tapi dia tak reti guna MySejahtera, dia tak ada akses law ni dengan anak-anak tak boleh balik untuk tolong mak ayah orang tua. Jadi mungkin ramai golongan veteran warga emah orang tua di Kelantan tu tak reti nak pergi, tak boleh nak sapa ke tempat vaccination tu, bukan sebab dia tak usah. Untuk mengelakkan mungkin ada setengah-setengah orang luar sana tak faham ke keadaan di Kelantan tu, mungkin accessible-nya kurang. Sebagai seorang selebriti yang berasal dari Kelantan, mewakili orang Kelantan lah kan, bagaimana Abang Sabri Yunus nak menjelaskan keadaan itu? Betul. Saya setuju tu. Maknanya yang tidak pergi itu ada 2-3 kelompok lah. Kelompok yang memang tak nak pergi, kelompok yang takut, dan kelompok yang tak mampu nak pergi. Saya rasa kerajaan patut ambil perkiraan yang lain. Suasana di Kelantan, di kampungnya sangat berbeza dengan di bandar kan. Saya percaya sedang dipikir oleh kerajaan sekalipun. Pengalaman ni mungkin kerajaan sudah fikir apa yang patut dia buat. Paling tidak secara bodoh kita fikir bawa satu van, 2 van pergi dengan bantuan tenaga sukarelawan dan sebagainya. Patut pergi. Okey, pergi Belah Raya di Potok Mulu. Macam usaha nak tarik orang muni lah. Okey, jadi tindakan kerajaan yang sepatutnya mengarahkan Jabatan Kesihatan Negeri untuk pergi turun, pergi rumah ke rumah tu adalah satu tindakan yang sangat tepat lah. Ya. Cara jalan lah yang sesuai. Memaksa rakyat ambil suntik, okey. Jangan memaksa rakyat mau marilah. Cara-cara mana pun mengakut penantian pun mari juga tu. Kena ada situasi yang sesuai lah untuk baik kerajaan, baik rakyat juga kan. Dalam usaha kerajaan untuk menangani dan mengurangkan jangkitan COVID-19, program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun digerakkan ke seluruh negara. Negeri Sembilan tidak terkecuali. Dan sebagai anak Negeri Sembilan yang sayangkan masyarakat setempat, Datuk Hatan tampil memberikan kata-kata semangat dan galakkan untuk mereka yang masih ragu-ragu untuk mengambil vaksin. Data menunjukkan masih ada segelintir masyarakat yang belum mendaftarkan diri. Malah ada juga yang tidak hadir untuk mendapatkan suntikan vaksin. Datuk Hatan ada pesanan dan penjelasan mengenai isu ini. Assalamualaikum Datuk Hatan, apa khabar, sihat Datuk? Waalaikumsalam, baik, sihat. Masuk minggu yang kedua fasa PKP 3.0. Kita boleh lihat Datuk Hatan banyak melakukan aktiviti-aktiviti di rumah. Mungkin boleh ceritakan sedikit antara aktiviti-aktiviti yang Datuk Hatan lakukan. Saya banyak relax, tapi banyak buat aktiviti kat rumah lah. Basuh kereta lah, sapu sampah. In a way tolong my wife lah. Tapi I lebih suka masak, cooking. Datuk Hatan, peningkatan kes COVID-19 makin membimbangkan dan hari ini pun masih kekal lagi 4 angka. Dan di Negeri Sembilan juga kita boleh tengok kekal lagi 3 angka sehingga ke hari ini. Mungkin Datuk Hatan boleh ceritakan sedikit apa situasi PKP 3.0 di Negeri Sembilan. Dia banyak kan sektor perkilangan. Banyak daripada kluster kilang ni. Macam di Kuala Pilah, di kampung saya ada di kilang glove kata silap. Ada juga yang degil balik raya tu yang kena macam dia juga kan. Tapi sebenarnya dia tak kira kilang ketika apa. Benda ni kita tak nampak sekarang everywhere kan. That's why saya punya advice, everybody stay safe, stay at home. Jangan duduk rumah, jangan tongkar, jangan bokeh. Dalam usaha untuk mengekang virus COVID-19, kita boleh tengok sekarang hampir ke semua negeri di Malaysia sudah melakukan program imunisasi vaksinasi. Berdasarkan pematian Datuk Hatan sendiri, baru-baru ni tular di akhbar mengatakan bahawa seramai 6,200 penduduk di Negeri Sembilan tidak hadir untuk mengambil suntikan vaksinasi. Mungkin Datuk Hatan ada kata-kata buat mereka. Pasal tu saya banyak buat video, saya kata datang ambil vaksin. Bukan saja untuk Negeri Sembilan, untuk seluruh Malaysia. Saya cukup setuju apabila sekarang ni KL pun dah start vaksin pergi cari rakyat. Saya menyeru, of course orang kampung ada anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak advice bapa, mak yang mungkin ditakut-takutkan orang, please cakap mak kau nak upai macam ni. Macam saya cakap, mak akan ambil vaksin gini. Okey. Mak saya pun tak ada handphone, tapi kita buatkan. Itulah guna anak-anak. Orang tua kita tidak berapa faham aplikasi ni. Jadi kita kena buatkan. Akhir kata-kata kepada masyarakat di luar sana, nasihat buat mereka untuk sentiasa kekal menjaga SOP walaupun dah ada vaksinasi ni. Bagi Datuk Hatan sendiri, apa yang Datuk Hatan boleh sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Untuk yang di luar sana, siapa yang dah vaksin pun
kita cuba gunakan kelebihan apa yang kita dah dapat, convince ada people yang belum. Kerana masih ramai yang convince dalam tu yang against vaksin, anti vaksin masih ramai. Jadi benda-benda ni please lah, jangan. Kita perlu vaksin ni. Imam Masjidil Haram pun, Syekh Abdul Rahman Sudais, dia ambil vaksin. Kerana kita please rasa tanggungjawab kita, kalau tidak kita sendiri yang rugi. Itu je. Kita sekarang ni perintah PKP ni, kita ikutlah, kita stay at home. Kalau nak keluar, tapi SOP kena. Pasal sekarang saya pakai double. Saya pakai double. Jadi semua sanitize kan, yang sembuh satu badan, semua saya buat benda-benda tu. Balik mandi, saya masih buat. Orang nak kata saya kolot-kolot lah, tak apalah. Saya buat je. Saya takut. Pasal saya ada anak-anak buah kecil ramai. Jadi benda ni kita tidak tahu siapa yang bawa pun mana. Janganlah rasa confident sangat. Ya, kita minta perlindungan daripada Allah, tetapi kita harus berikhtiar untuk defend kita, protect diri kita. Janganlah selfish, janganlah tuduh-menuduh antara satu sama lain. Kita sama. Walaupun susah, saya rasa kita tetap kena jalan juga. Of course lah, selepas hujan pasti ada pelangi. Dalam situasi yang penuh kekangan sekarang ini, dilihat ramai insan seni yang tidak berpeluang meneruskan kerja hakiki mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Ada di antara mereka terpaksa mencari alternatif lain bagi menampung kehidupan harian mereka. Sosial media menjadi platform utama dalam mempromosikan perniagaan di samping membantu peniaga kecil yang lain. Wartawan Adib Abdullah ada laporannya. Masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, Melody menyelami hati dua insan seni iaitu Syuib dan juga Didi Alias bagi bertanyakan mereka tentang aktiviti di kala PKP ini, juga alternatif lain mencari sumber pendapatan di kala pandemik ini. Ya, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Soap Channel. Okey, Assalamualaikum Syuib. Hai, Waalaikumsalam. Oi, lain macam kita jumpa kat sini ya. Era-era digital sekarang ni kan. Aktiviti Syuib lah sekarang ni di kala PKP ni kan. Okey, rasanya semua orang pun rasa benda yang sama, macam kehilangan life sekejap kan. Ini kalau ikutkan saya dah 3 minggu kat rumah. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya bila tak ada apa-apa, tak keluar, duduk rumah, banyak benda kita boleh buat. Dapatlah kita ni solat Jumaat dengan anak-anak, dengan orang rumah, tolong orang rumah masak. Omah ni memang suka masak kan. Lepas tu yelah, Sarah pun sekarang ni tengah fasa pregnant 6 bulan. So dia punya makan pun kuat. Memang makan je lah kat rumah. Jadi kan macam kita tahu, Syuib ada antara artis yang banyak bisnesnya, besar bisnesnya. Apabila PKP ni macam mana? Agak terjejas ataupun tidak bisnes-bisnes itu? Saya start bisnes tahun 2019, hujung tahun 2019. Saya buka dalam 3 bulan, kita PKP. First time yang kita rasa macam apa ni COVID-19, apa pandemik. Of course lah, bisnes tetap kena jalan juga, sebab budak-budak yang bekerja ramai. Sekarang ni kita ada lebih kurang dekat 500 ke 600 kru. Kita as a founder, as a owner company, still kena kayuh juga. Walaupun ada company-company besar yang tumbang juga, saya rasa kita tetap kena jalan juga. Walaupun pun terjadi, walaupun kita rasa dia agak mengekang sikit, lepas tu dia agak, kita jadi sampai tak tahu ke depan ni macam mana. Survive tu tetap kena survive. Syuib pernah cakap dengan kami di pihak Melody dulu, Syuib buka outlet di luar-luar bandar tu sebenarnya lebih kepada ingin membantu anak-anak muda di sana untuk mendapatkan kerja. Sekarang ni bila dah jadi macam ni, macam Syuib cakap nak tanggung beratus-ratus pekerja, ada ataupun tak kadang-kadang terdetik ataupun dah buat ke pembuangan pekerja tu, ada ke? Wow, soalannya sangat menduga saya untuk satu keadaan yang agak kritikal. Saya tak cakap yang bisnes berjalan dengan baik. Of course, kehilangan more than half revenue setiap bulan. Kita cuba cara lain, mungkin jadual kita olah sedikit. Ke depan ni insyaAllah kita sendiri akan ada kita punya own apps. Kita buka peluang kerjaan lagi untuk abang-abang rider kita. Walaupun susah, saya rasa kita tetap kena jalan juga. Of course lah, selepas hujan pasti ada pelangi. Saya harap pelangi tu sampai cepat sikit. Amin. Kayuhan apa yang paling payah yang awak hadapi sekarang ini? Maksudnya ada ke bisnes lain yang awak buat? Kesusahan apa yang sekarang ni awak hadapi? Dekat mana-mana bisnes saja, orang akan berbelanja kepada
keperluan yang betul-betul perlu. Kekangan dia, of course, orang tak nak keluar rumah. And then daripada side kewangan, kita cuma mengharapkan delivery. Jadi ada tak antara pekerja-pekerja awak yang datang sendiri kepada awak mengadu bahawa sekarang ni tak cukup keperluan ke apa ke ada? Ada juga. Kalau bekerja, kita paling takut dah hilang pekerjaan. So ada yang rasa macam kalau boleh tolonglah bagilah diorang stay lagi dalam company ni. Kita juga mendengar luahan macam kadang-kadang OT pun kita terpaksa sekat. Buat masa ni, kita harap kita mampu bertahan. Rasanya memang yakin sangat yang kita akan berjaya akhirnya melawan COVID-19 ni dan keadaan kembali pulih. Mungkin agak lama, tapi kalau selagi kita bersabar tu, saya rasa insyaAllah keadaan akan pulih. Saya harap kita boleh bersatu dan kita akhirnya menang. Benar kata Syuib. Pasti ada pelangi selepas hujan. Sama-samalah kita doa agar segalanya pulih seperti sedia kala. Dan Melody kini bersama pelakon yang tidak asing lagi, iaitu Didi Alias. Assalamualaikum, Mami Didi Alias. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan Melody. Jadi nak tahulah sekarang apa aktiviti di rumah tu. Tengok sebelah tu ada Dayan kan? Waalaikumsalam. Apa khabar semua peminat setia Melody dan juga Mami. Pandemik ni apa nak buat? Aktiviti kat rumah. Kita masih lagi mengikut daripada kerajaan. Tak boleh keluar. Kena jaga SOP. Everything kena follow lah. Pandemik ni kita risau juga. Mami pun ada si kecil ni. So kita risau nak keluar. Sekarang ini kekangan kerja tu macam Mami kita tahu seorang pelakon dan sekarang ni pun drama sedang ditayangkan. Bila semua benda tu tak boleh nak buat, pekerjaan lain mungkin apa yang Mami tengah buat sekarang ni? Sekarang ni banyak menghiburkan semua masyarakat Malaysia lah. Ya. Even though drama tengah main pun di TV3 sendiri, terpaksa berhentikan setengah daripada cerita tu. Kangan PKP ni kita kena stop. Benda tu akan disambung untuk musim kedua. Kita sampai hati. Apa yang Mami buat kat rumah ni selain bersama dengan anak-anak, memang sepenuh masa lah diorang bersama dengan Mami uruskan semua kerja-kerja rumah tangga dengan sibuk bercucuk tanam dan juga buat aktiviti ber-TikTok bersama Aunty Kelawar. Alternatif lain lah dalam mencari pendapatan untuk kelangsungan hidup tu bagaimana? Selain daripada drama ataupun pengacara, umur 2 tahun Mami tak ada job pengacara. Lebih kurang 2 tahun juga Mami bercimpung dalam menguruskan acara. Kita hanya dapat lepas hari tu saja, hari raya, itu pun syukur Alhamdulillah. Tapi sekarang ni memang keadaan sangat-sangat teruk juga kerana belum ni kita banyak membantu usahawan-usahawan, tapi sekarang ni kita tak boleh nak bergerak. Kita punya sumber ekonomi kita, duit belanja banyak yang tersangkut. Apa yang Mami buat sekarang ni, dalam masa yang sama Mami membantu juga usahawan dan juga semua yang sangat-sangat memerlukan khidmat kami seorang selebriti ni untuk buat review. Itu je lah yang mampu kita orang dapat income. Kita sebagai seorang selebriti ni, kita kena ada juga simpanan. Kita tak tahu benda ni datang at any time. Sebab kita orang ni ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Maknanya kita kena pandai cari ruang dan peluang untuk kita nak dapatkan sumber pendapatan tu, nak tampung untuk bulanan lah. Jangan kata selebriti ni hidup senang. Itu yang bernasib baik. Maksudnya diorang ni berniaga. Mami pun berniaga juga sebagai pengurus acara. Sekarang ni kita mengharapkan benda ni janganlah berlarutan. Minta kepada semua rakyat Malaysia termasuk saya sendiri, patuhlah apa yang diberi oleh pihak kerajaan tu. Janganlah selfish, janganlah tuduh-menuduh antara satu sama lain. Kita sama. Kalau kita bersatu, kita dengar apa yang diberi oleh kerajaan sendiri, Mami rasa benda tu akan berkurangan. Masa Mami dah hadap benda tu, keluarga sendiri dah dijangkiti positif COVID-19. Sekarang ni pun kerajaan telah memberi bantuan macam banyak dana-dana yang diberikan kepada golongan-golongan B40 ataupun peniaga-peniaga di luar sana. Jadi apa pandangan Mami tentang perkara ini? Bagi Mami itu satu benda yang sangat bagus lah. Pasal kita tahu kerajaan memang faham keadaan rakyat sekarang. Usahawan kecil, diorang ada dia punya bantuan yang diberi, dana-dana. Macam kami, kelompok kita orang ni, selebriti ni, tak semua yang bernasib baik menerima. Tapi bagi Mami, kita tetap usaha. Selebriti baru, diorang ni dah memang berniaga. Diorang tahu macam mana nak dapatkan rezeki, nak cari duit. Batch-batch Mami ni mungkin tak semua yang pandai untuk media sosial, cara-cara untuk mendapatkan. Kita minta jugalah pertolongan daripada pihak Finas sendiri. Tengok kami ni yang dah berpuluh tahun dalam industri. Saya Mami, anak-anak dapat bantuan dana. Kita bersyukur kerana pihak kerajaan sendiri memang pandang kepada semua yang ada dalam Malaysia ni dapatlah kita survive untuk hari-hari yang akan datang. Kepada semua peminat saya yang sentiasa beri semangat kepada kami ni, anak-anak seni dalam pandemik ni, korang kena banyak juga berdoa, banyak bersabar. Sama-sama kita tempuh pandemik ni dengan mental yang kuat. Sesama kita, orang kata, berganding bahu untuk kita hilangkan pandemik COVID-19 ni. Especially kepada semua tim Melody, jaga
diri juga ya. Alhamdulillah kita dapat bekerja, kita dapat juga ada program-program yang cara macam ni, walaupun kita tak dapat pergi studio, tak dapat buat live, tak ada apa. Inilah cara yang dapat kita orang ni terus dapat cari rezeki. Datuk Nora, dalam tempoh kita menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan ni kan, tidak menghalang selebriti lain di luar sana untuk mungkin orang kata memberikan sumbangan, berkongsi rezeki dengan pihak-pihak lain. Tidak ketinggalan juga Datuk Nora sering mengagihkan makanan, mengagihkan rezeki kepada petugas barisan hadapan kita, para doktor, polis dan sebagainya. Jadi apa yang boleh Datuk Nora kongsikan? Untuk minggu yang untuk PKP 3.0 ni memang saya banyak juga penyumbang-penyumbang yang nak menyumbang, yang order makanan yang nak menyumbang. Kami terpanggil lah, why not, kita pun contribute juga. Akan miskin seorang tu kalau kita bersedekah kan. So insyaAllah kita, bila kita sedekah tu Allah bagi rezeki balik. Kurang-kurang saya dapat kata beri sedikit contribution untuk rasa macam bersama-sama dengan frontliners juga lah. Rasa macam mana dia bekerja, sebab bila kita deal tu kita tahu tau dia cerita begini, kita jumpa dengan polis-polis macam mana macam ni, so kita pun faham dah masing-masing terkesan, masing-masing pun sakit pelik lah sebenarnya. Saya jadi orang tengah, saya nak kena menyampaikan amanah orang dah mandat duit kat kita, derma infak sebagainya. Jadi kita nak sampaikan, kita pun kita sendiri pun tak ada kat situ. Memang agak terbatas, tetapi saya sangat-sangat akur dan sangat ikut arahan kerajaan lah. Dan saya pun tak nak orang kata ambil kesempatan. Sebenarnya kalau kita nak sangat boleh dia cuba minta permit apa semua. Tapi bagi saya tak apalah, kita ikut sebaik-baik mungkin. Pihak-pihak frontliner pun dia orang pun faham. Dia orang faham kita pun tak nak orang kata langgar SOP tu kan. Jadi kita main call macam ni je lah. Yang penting niat kita, matlamat kita tu sampai. Kita kenalah bijak untuk ikhtiar macam mana kita dapat menangani masalah ni. Buat masa sekarang ni, apa yang ada kita berkongsilah kepada orang yang memerlukan. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Itulah perkongsian luahan rasa seorang pelakon dan pengusaha Didi Alias. Kesedaran dan nilai murni yang tinggi di kalangan para selebriti, kita harus berikan pujian. Lantaran itu, ramai selebriti tanah air telah tampil menggunakan pengaruh dan pengikut yang ada di media sosial untuk membantu mereka yang memerlukan. Meskipun penggiat seni dan juga industri kreatif merupakan salah satu sektor yang turut terjejas, namun itu tidak menghalang mereka untuk terus membantu dan membuat kebajikan. Antaranya adalah salah seorang penyanyi meningkat naik, iaitu Sabrina ataupun Sab Bronzo, yang merupakan salah seorang ahli kumpulan dolar yang dilihat mengambil inisiatif untuk membantu peniaga-peniaga kecil di Instagramnya. Hai Sab, apa khabar? Hai, khabar baik. Sekarang ni dah Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dah pun. Apa yang cuba kita nak highlight kan untuk paparan Melodi pada minggu ini adalah selebriti membantu masyarakat, yang mana Sab salah seorang artis baru yang kami lihat membantu peniaga-peniaga kecil di luar sana. Macam mana agaknya you tergerak hati? You pun salah seorang yang terjejas untuk industri seni, tapi you masih lagi mampu untuk membantu peniaga-peniaga kecil di luar sana. Sab dapat idea, of course masa announce akan ada MCO 3.0 ni, Sab pun ada business sendiri and it's still a small business juga. Tapi tu pun ada nampak dia punya slow down yang quite drastic from before MCO. Sab ada follower yang okay lah juga. So imagine kalau ada follower and then business pun slow, yang tak ada dapat exposure tu, I think diorang punya effect lebih drastic. So I feel for orang yang cannot really do much about their business, nak suruh influencer promote, bayar kan. Alhamdulillah Sab although ada juga effect, tapi not, I don't think as critical as some people out there. So we have to help wherever we can. Sebab Sab pun buat story je, and that one didn't take too much effort, tapi maybe untuk diorang ada nampak sikit sales ke apa. I just try lah to help how I can. Alhamdulillah, like I got a lot of feedback juga from some of the businesses cakap okay, after you post dapat juga sales. So okay, Alhamdulillah bagus. Saya juga ada menerima DM yang mungkin merupakan followers you ataupun peminat you, yang mana mengatakan bahawa apa yang you lakukan ni boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Walaupun you merupakan artis baru, followers mungkin tidak begitu banyak kata you, tapi you mempunyai inisiatif diri you sendiri untuk membantu orang lain. I hope so, dapat memberi inspirasi to
other people out there. Sebab business ni is a legitimate punya business. Like produk diorang bagus, service diorang semua bagus. Sebab masa start buat list tu, actually go through one by one, dapat banyak sangat respon. Tu pun tak dapat nak masukkan semua juga. Terlampau banyak. I encourage the citizens lah to go out, just explore, tengok business local yang ada, because it's actually very very good products. I encourage that. For my rakan-rakan artis ke influencer, kalau boleh support the businesses, maybe not just through Instagram, you know, yang Instagram ni pun lucky diorang dapat ada platform macam Instagram, tapi ada juga businesses tak ada access to social media and stuff like that, you know. I encourage to pay a visit, maybe beli some of their products. Some businesses to get artis ke influencer untuk try produk diorang kasih free kan. Tapi I think the real support is kalau you betul-betul beli and try, support in that way, you know. Boleh tolong grow their business. Support lah. Just go and see, take the initiative, because maybe you are not very affected by it, tapi a lot of people is very difficult. Sabronzo tidak keseorangan. Turut mengambil inisiatif yang sama ialah selebriti dua adik-beradik, iaitu penerbit, pengarah serta pelakon Erma Fatima dan Umi Aida bersama beberapa artis dalam menganjurkan kempen Kita Ada Kita. Assalamualaikum Kak Irma, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya ada juga mengikuti Instagram Kak Irma kan, yang mana Kak Irma bersama dengan Kak Umi Aida dan juga Dato' Aznil membuat satu kempen, iaitu kempen Kita Ada Kita. Mungkin Kak Irma boleh kongsikan sedikit mengenai kempen ini. Kami ni memang dah buat benda ni daripada PKP 1. Buat kecilan je lah apa yang mampu. Umi Aida semua. Kali ni kita rasa macam kita nak ajak kawan artis bergabung. Bila kita tanya partner setuju. Kita ada Rita Rudaini, Director Isma, Aaron Aziz, Syamil, Ernie, Nabila Huda, Zakia, ramailah bersama-sama mewar-warkan kempen ni. Jadi kita merasakan bahawa lagi ramai artis, lagi ramai dia boleh kumpulkan follower, lagi banyak terkumpul, lagi ramai orang kita boleh bantu. Jadi pada hari Rabu, Kak Irma telah memberi sumbangan kepada beberapa individu ataupun masyarakat yang memerlukan. Jadi mungkin Kak Irma boleh kongsikan sedikit berapa keluarga yang Kak Irma telah bantu dan sebagainya. Kempen yang kita buat ni adalah kerjasama kita dengan MyDay. Maknanya duit yang terkumpul ni kita akan bayar kepada MyDay untuk allocation barang-barang dapur yang kita pilih, pampers, susu, barang basah, dan kita akan masukkan dalam e-wallet mereka yang terpilih. Tetapi hari ni adalah daripada contribution Mak Chun. Tak ada kena-mengena dengan duit kempen yang kita kumpul. Duit kempen yang kita kumpul sebab kita nak tolong rakyat. Yang ini adalah contribution daripada Mak Chun dan saya sendiri untuk kita bantu golongan kru dan artis yang tidak berkemampuan. Dan juga beberapa orang-orang susah yang berada di kawasan berdekatan sinilah. Kita punya target sebelum ni kita dah hantar 100 pack dekat pemandu teksi yang mana diorang punya pendapatan cuma RM10 je sehari dalam keadaan PKP ni. Kita hantar dekat rumah-rumah flat PKPD yang diorang memang dapat tak boleh keluar. Ini adalah kira bantuan kita yang keempat kot lah. Pak Nil adalah di antara yang sangat rajin buat live, dan Pak Nil seorang saja berjaya kumpul dekat 15,000 lebih. Banyak yang kita kumpul, ramailah orang kita boleh bantu. Alhamdulillah. Keseluruhannya berapa agaknya jumlah terkumpul yang berjaya Kak Irma bersama dengan rakan-rakan kumpul, dan juga mungkin kalau kita boleh tahu golongan sasaran yang Kak Irma nak beri ni. Sekarang ni kita dah kumpul lebih kurang 30,000 lebih. Duit tu akan dimasukkan dalam yayasan. Sasaran kita of course pada orang yang betul-betul memerlukan, yang kita dapat ringankan beban dia, yang tak ada pendapatan, yang kehilangan pekerjaan tapi tak ada duit, macam mana nak beli susu anak, pampers, dapur tak berasap. Mereka-mereka inilah sasaran kami. Dikala kita merasakan kita dalam keadaan yang sukar menghadapi pandemik ini, percayalah, masih lagi ramai di luar sana yang memerlukan bantuan kita. Dan ini antara perkongsian Datin Seri Umi Aida ketika menjalankan kempen ini. Masya Allah, terlalu ramai. Saya ada Ahmad yang handle untuk first batch ni. Dia pun sampai tak sanggup sebab dia dah macam customer service lah. Call sampai 2-3 pagi, ada yang hantar gambar, ada yang nak tunjuk bukti anak, bini apa makan semua. Memang ramai sangat golongan yang tengah susah sekarang ni dengan income tak ada. Jadi kita juga ada staff kita yang check latar belakang orang yang untuk mendapatkan bantuan ini. Dan ada juga yang mengambil kesempatan ni kan. Bantuan ini hanya untuk golongan yang kurang berkemampuan, yang memang total loss income, yang tak ada duit langsung untuk makan. Kita tidak mahu anak bini orang tua yang duduk rumah tak ada makan, masa makan nasi dengan air itu. Macam-macam story. Ada yang mereka telefon staff saya Ahmad tu, masa tengah on the phone tu dia boleh pukul anak dia because anak dia menangis.
Ketika tu sedang nak minta bantuan. Dia pukul anak dia menangis lah. Ahmad dia macam tak tahu nak buat apa. Kata saya serius, saya susah, saya ramai sangat yang macam tu di luar sana. Saya harap orang luar yang ada sedikit, kita pun bukan nak makan bermewah. Buat masa sekarang ni, apa yang ada kita berkongsilah kepada orang yang memerlukan. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Dan Alhamdulillah, masa saya memula post itu, Tuanku Permaisuri adalah orang yang pertama yang support kempen saya dan sudi hulurkan bantuan untuk membantu rakyat-rakyat dekat sini juga. Terima kasih Tuanku Permaisuri. Ya. Kurang daripada pandemik PKP 3.0 ni kan, ramai selebriti-selebriti menggunakan pengikut yang mereka ada ini untuk membantu mereka di luar sana, mewar-warkanlah untuk membantu mereka di luar sana yang memerlukan. Apa agaknya pendapat mengenai inisiatif yang selebriti-selebriti ini lakukan meskipun industri seni pun terjejas juga? Alhamdulillah, satu tindakan segelintir artis yang mengambil tindakan ini satu benda yang memang tanggungjawab kita tanpa kita disuruh atau apa. Since kita dikenali, kita mempunyai platform yang mudah untuk kita membantu orang ramai dan mudah untuk kita memohon bantuan. Setiap artis harus memainkan peranan mereka. Mungkin Kak Umi boleh kongsikan dekat sini bagaimana agaknya orang-orang di luar sana nak memberi sumbangan, nak menderma, nak membantu orang di luar sana melalui Kak Umi ke? Boleh salurkan terus ke tabung yayasan yang ada di sini sekarang ni. InsyaAllah kita boleh sama-sama untuk salurkan bantuan ini kepada orang yang benar-benar memerlukan. Dan Februari yang lalu, kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, dan Finas melancarkan Prisma dan menyuntik dana berjumlah 89.2 juta untuk membantu penggiat seni dan industri kreatif. Melody juga dapatkan sedikit komen daripada penerbit dan pengarah Erma Fatimah berkenaan perkara tersebut. Kak Irma, saya ada terbaca satu artikel kan yang mana penggiat seni digesa untuk bijak mengambil peluang yang telah diberikan oleh kerajaan, yang mana saya ada terbaca kerajaan telah menyuntik dana melalui KKMM, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, dan juga Finas untuk membantu ekonomi industri seni. Kak Irma sebagai penerbit, apa yang Kak Irma boleh katakan mengenai inisiatif itu? Ada juga di kalangan kawan-kawan saya yang membuat kelas lakonan, virtual kelas lakonan, kelas pengarahan, macam-macam kelas apa yang kita lalui ini adalah sebagai manusia, dan sebagai manusia kita mengalami tekanan yang sangat tinggi. Semua orang kita kenalah bijak untuk ikhtiar macam mana kita dapat menangani masalah ini, sebab kita dah tak boleh lagi berharap hanya pada government. Sebab government pun ada masalah yang sangat besar dia nak tanggung, yang lebih besar daripada kita yang tak makan ni. COVID yang makin menggila, kita menjadi salah satu negara yang terhebat sekali dapat COVID, ekonomi kita makin mengundun. Itu adalah masalah-masalah besar yang harus ditangani oleh pemimpin ketika ini. Sampai di sini sahaja program khas Melody COVID-19. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Sampai kita jumpa lagi, kita jaga kita. Assalamualaikum. This is the sacrifice we are called to make in order to win this war against the deadly virus. And winning this war starts in our own homes and with our families. We can stop the virus from spreading by staying at home and maintaining physical distance. Stay strong, stay healthy. Inshallah, we will succeed. Remember, after the rain comes the sun, and better days will be here again, inshallah.